Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nofara Emiza binti Husin dari kelas Laboratory 3B. Hari ini saya akan membuatkan penghayatan Al-Quran dan surah-surah yang diberikan. Surah yang pertama ialah surah Al-Baqarah ayat 43, surah An-Nisa ayat 3, surah Al-Mutaffifin 1 hingga 3 dan juga surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama saya akan memulakan dengan surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata waraka'u ma'ar raki'in. Kefahaman surah Al-Baqarah ayat 43 itu ialah kita sebagai umat Islam wajiblah menunaikan solat, zakat dan rukuk antara orang yang rukuk, iaitu solat berjemaah. Kita diwajibkan solat 5 waktu kerana itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Serta kita wajib melaksanakan zakat bagi orang yang berkemampuan untuk membayar zakat tersebut. Kemudian zakat itu akan diberikan kepada golongan-golongan seperti golongan asnaf dan juga anak-anak yatim dan sebagainya. Rukuk antara orang yang rukuk ialah kita diwajibkan solat berjemaah supaya kita hidup akan dalam keadaan bermasyarakat yang baik. Okey, surah yang kedua saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma talab lakum minan nisa'im musna wa sulsa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakas aymanukum zalika adna alla ta'ulun. Okey. Kefahaman surah An-Nisa ayat 3 ini ialah jika seseorang lelaki itu mampu berpoligami, jadi menikahlah dengan orang perempuan yang kamu berkenan. Jika seseorang lelaki itu tidak mampu berpoligami, setidaknya lelaki itu tidak perlulah menikahi perempuan-perempuan lain kerana ia akan menyebabkan satu sifat kezaliman dalam diri tahu, sebab seseorang lelaki itu tidak mampu untuk memberikan nafkah dan tidak mampu berlaku adil kepada isteri-isteri mereka. Ia akan menyebabkan seseorang lelaki itu berdosa tahu terhadap isteri-isteri mereka. Okey. Surah yang ketiga ialah surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina iza talu 'alan nasi yastawfun wa iza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Kefahaman surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3 ini ialah apabila kita berjual beli, kita tidak dibenarkan menipu dalam menimbang ukuran barang seperti kita mengambil cukup-cukup. Tapi bila kita menjual kepada orang lain, kita mengurangkannya. Perbuatan itu sangat dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikiannya, kita sebagai umat Islam janganlah berbuat begitu dalam jual beli kerana rezeki yang kita dapat tidak akan diberkati kerana rezeki itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Apabila kita menipu orang dari segi jual beli, maka hukumnya duit yang kita dapat tu haram tahu, sebab macam tak elok lah bila kita dah jual beli dekat orang. Tapi kita dah ambil benda tu cukup-cukup. Tapi bila kita jual dekat orang, kita kurangkan. Kurangkan bukan sikit, tapi banyak. Dan rezeki itu memang tidak akan diberkati oleh Allah. Surah yang terakhir ialah surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'an sabila.
Kefahaman ayat surah Al-Isra ayat 32 ini, janganlah kita mendekati zina. Sebab zina itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam itu sangat mudah. Apabila kita ingin melakukan perkara perzinaan, kita mestilah berfikir dulu sebelum kita bertindak melulu. Kerana ia akan menyebabkan kita semua berjauhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia mendatangkan hasil yang baik, tapi dia akan mendatangkan hasil yang buruk terhadap hidup kita dan diri kita. Dan kehidupan kita tidak akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika kita membuat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kita ni sebagai umat Islam, kalau tidak mahu melakukan maksiat tu, kita ni sebagai hambanya, kita perlulah cari jalan yang benar. Pilihlah jalan yang benar seperti menghalalkan orang yang kita ingin hidup bersama selamanya. Sebab Islam tu sangatlah mudah. Bila kita jauhkan diri kita daripada zina, insya-Allah Allah akan berkati hidup kita dan Allah akan rahmati hidup kita.